Macam mana kita nak turunkan fiber, macam mana kita nak turunkan fiber dengan cara yang sihat, dengan cara yang sihat. Saya nak kongsikan dalam video ni beberapa tips ataupun ilmu yang you kena tahu macam mana you nak turunkan kolesterol menggunakan fiber. Makanan harian kita yang mudah didapati, yang efektif, yang penting orang yang selalu ada masalah kolesterol ni dia selalu mencari penyelesaian kepada masalah fiber yang dialami. Okey, jadi kita tahu kan fiber ni penting dan ramai orang tahu fiber ni untuk masalah sembelit, masalah berkaitan tentang lawas. Okey, tapi bila sekiranya anda ada masalah yang berkaitan tentang dengan kolesterol. Jadi kita mencarilah cara-cara apa yang kita boleh turunkan lagi kolesterol supaya yalah kita tidak terdedah kepada risiko lebih besar. Contohnya macam jantung, contohnya macam stroke dan sebagainya. Jadi saya nak kenalkan anda tentang satu makanan yang sangat-sangat bagus untuk kolesterol iaitu fiber. Okey, fiber ni apa kerja dia? Macam mana dia bantu untuk rendahkan kita punya kolesterol? Okey, baik. Kita tengok macam mana keadaan kita punya kolesterol. Yang mana bila kita ada LDL dan kita ada HDL. So LDL ni benda yang kita tak nak. Kita panggil kolesterol jahat. Kolesterol jahat ni dia boleh oxidize. Dalam kita punya salur darah dia boleh oxidize dan jadi keras. Jadi salur darah jadi keras, jadi membawa kepada risiko stroke. Jadi bila kita ambil fiber, bila kita ambil fiber, apa yang berlaku ialah fiber ni dia akan bantu untuk menyerap. Fiber ni macam sponge, dia akan bantu untuk menyerap kolesterol yang ada dalam darah tu dan juga menyerap kolesterol yang ada pada permukaan kita punya salur darah tu dan membawa benda tu untuk keluar daripada tubuh. Itu fungsi yang bagusnya tentang fiber. Jadi kita tahu contohnya fiber ni apa? Apa fiber yang bagus? Contohnya kita tahu daripada sumber makanan dalam bentuk sayur-sayur dan buah. Betul tak? Tapi ada satu kajian yang dibuat 90%, ini kajian daripada subsidiary kepada KKM. Okey, dia bahagian tentang nutrisi saya lupalah nama badan tu apa. Dia kata 94% daripada rakyat Malaysia tidak ambil cukup buah dan tidak ambil cukup sayur-sayuran. Jadi memang intake fiber kita sebenarnya tak cukup. Jadi kalau kita nak ambil daripada buah-buahan, apa yang kita tahu ni, macam mana kita nak ambil? Jadi kita tengok macam mana kita nak ambil daripada buah-buahan. Okey, kalau kita nak ambil fiber yang cukup, kita kena makan 20 keping roti. 20 keping bukan roti biasa ini roti whole meal. Roti whole meal ni apa rasa dia? Dia rasa lagi banyak benda dalam tu kan. Fiber dia tinggi. Kita tak rasa macam kalau roti putih tu dia rasalah tak adalah macam banyak sangat benda dalam roti tu. Bila whole meal ni kita rasa roti tu lebih raw, lebih mentah. Tapi baguslah. Tapi siapa yang boleh makan 20 keping roti? Siapa boleh makan 20 keping roti whole meal sehari? Jadi yang kedua, kalau nak cukup fiber kita, macam mana kita nak maintain kita punya kolesterol dan kurangkan kolesterol kita kena ambil 6 biji apple sehari. Siapa yang boleh makan 6 biji apple sehari? Dan 6 biji apple sehari pun kos dia agak tinggi. Setuju tak? Agak tinggilah, bukan murah. Kemudian kita kena ambil 3 mangkuk setengah oatmeal. Saya setengah mangkuk oatmeal pun dah rasa nak muntah. Ini kan pula kita nak makan 3 mangkuk setengah oatmeal. Ini untuk mencukupkan kita punya intake fiber harian. Jadi makanan lain tak ada fiber kan, macam ayam apa semua tak ada fiber. So ini kalau kita nak turunkan dengan fiber, jadi kita kena ambil banyak ni. Jadi kita kena tengok berapa banyak sebenarnya fiber tubuh kita perlu. Kalau tubuh kita ada cukup fiber, kita ambil cukup fiber, dia akan bantu untuk kurangkan kita punya kolesterol. Jadi kita tengok data dia ialah untuk wanita anda perlu ambil 21 ke 20 gram fiber sehari. Kalau untuk lelaki pula 30 hingga 38 gram fiber sehari. Macam mana nak dapat ni? Dapat daripada tadilah
daripada 3 mangkuk setengah oat, daripada 20 slice wholemeal. Jadi macam agak susahlah untuk kita nak dapatkan kan. Nak makan benda tu dan kosnya pun tinggi sebenarnya. Jadi apa yang kita boleh buat, apa yang anda boleh buat ialah cara yang diajar oleh nutritionist untuk cukupkan fiber harian ialah kena gabungkan. Apa yang kita makan buah-buahan, kita makan pisang, kita tahu dalam tu adalah fiber. Tapi tak cukup. Kita nak 25 gram ataupun 38 gram sehari tu tak cukup. Jadi kita kena top up daripada suplemen. Ini datangnya suplemen. Kalau kita nak makan banyak-banyak macam tu, kita kerja kita makan je lah setiap hari. Tapi kita nak turunkan kolesterol. So apa yang anda boleh buat ialah anda ambil suplemen dalam dua bentuk. Pertama yang saya cadangkan ialah dalam bentuk alfalfa, tablet alfalfa. Alfalfa ni bagusnya dalam dia ada fiber dan alfalfa ni dalam tu kita panggil ada saponin. Saponin tu salah satu elemen dalam alfalfa yang mana dia ni macam sponge dan bila dia masuk dalam salur darah, dia akan sedut kolesterol-kolesterol daripada kita punya dalam darah dan daripada dinding-dinding kolesterol. Dan ada satu kajian yang dibuat dia kepada monyet. Bila dibagi alfalfa ni secara konsisten, dia boleh menipiskan lapisan lemak ataupun kolesterol di dinding-dinding salur darah. Jadi memang efektif. Ini dalam bentuk tablet. Yang kedua, kita tahu semua fiber ni datang daripada kekacang juga. Kekacang dan salah satunya ialah kacang soya, kan? Kacang soya. Jadi boleh ambil kita panggil protein shake. Protein shake ada banyak dekat pasaran tapi tak banyak protein shake yang boleh bagi fiber yang tinggi. Dan kebanyakan protein shake, especially yang untuk bodybuilder, dia ada gula yang tinggi. Kita nak kurang kolesterol tapi kita bagi gula tambah lagi kolesterol tu. Dia bukan tambah kolesterol, ditambah lapisan lemak dalam kita punya salur darah. So itu kita nak. So kalau kita ambil protein shake yang baik, jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang protein shake ni, anda boleh klik link di bawah, mana-mana lah, link di bawah boleh hubungi saya ataupun partner saya Master Zila ni. Dan dalam tu dia ada 6 gram. Setiap serving kita punya protein shake dia ada 6 gram fiber. Jadi kalau kita ambil 2 kali sehari, maka kita akan dapat 12 gram. Kalau kita ambil 3 kali sehari, kita akan dapat 18 gram. Jadi kita nak dapatkan berapa? 25, 21 ke 25 perempuan, lelaki 30 ke 38 miligram. Jadi just nice. Kita ambil daripada makanan, makan sayur, banyak lah tu makan sayur kan, nak cukup kan. Makan sayur, makan buah. Lepas tu kita top up dengan suplemen. Jadi bayangkan bila kita punya intake fiber ni cukup, dia jadi kita dengan makanan yang semula jadi, makanan yang baik ni dia akan bantu untuk kontrol dan untuk turunkan kolesterol. Tapi kalau kita pilih contoh macam alfalfa dan protein shake yang baik, dia bukan saja menurunkan kolesterol tapi dia boleh menipiskan lapisan lemak yang ada bawah kulit. Jadi saya rasa memang anda pun rasa anda kena ubah kualiti makanan. Saya tak rasa anda semua nak maintain, nak makan ubat selama-lamanya. Kita maintain makan ubat dalam keadaan bawah pemantauan doktor. Tapi kalau kita ubah gaya pemakanan, tidak mustahil kita boleh, orang kata kita boleh turun ataupun kawal kita punya kolesterol dengan lebih baik. Jadi kalau anda nak dapatkan fiber-fiber yang bagus, berkualiti, makan efektif, kontrol ataupun turunkan kolesterol, boleh klik link di bawah dan kami akan bantu untuk kongsikan apa pilihan-pilihan fiber dalam bentuk suplemen yang efektif yang boleh anda ambil secara konsisten dan selamat untuk anda. Jadi jumpa anda dalam video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.